لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah hari ini, bagaimana yang saya sebut semalam, kita akan masuk tajuk yang pertama daripada 3 bertajuk mata hikam. Daripada mata hikam itu tajuk ilmu. Tajuk ilmu. Semalam kita hanya bincang tentang muqaddimah, pendahuluan yang berhubung kait dengan mata hikam. Saya rasa cukup cakap itu padam untuk kita dapat tahu secara sedikit yang berkaitan dengan latar belakang pengarang kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga bagaimana pendekatan yang diambil, manhaj Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam mata hikam itu sendiri, dalam ibarat mata hikam itu sendiri. Kita masuk yang pertama. Saya sebut kita akan belajar mata hikam ni mengikut tajuk, tidak mengikut susunan yang disusun oleh Ibnu Athaillah. Mungkin mata yang kita baca itu berada pada bilangan yang kemudian, tapi kita sebut dulu sebab dia termasuk dalam tajuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang kita bincang. Mungkin matan yang pertama kita sebut kemudian. Kenapa? Kerana tak masuk lagi tajuk dia yang berkait dengan matan yang pertama. Mata yang pertama dalam bab ilmu ini, bab ilmu, iaitu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu bis sadri syu'a'uhu wa yukshafu bihi anil qalbi qina'uhu. Qala, maknanya ilmu yang bermanfaat itu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu ialah ia yang menjadi luas sinarannya di dalam dada, dan dengannya ia menyingkapkan tabir dari kalbu, menyingkapkan tabir dari kalbu, dari hati seorang salik, dari hati seorang salik. Itu yang pertama. Kita tengok maksud matang kita hikami dulu, kemudian insya-Allah kita bincang agak banyak sikit supaya kita faham dengan jelas apa yang dikehendaki oleh ulama tasawuf berhubung dengan mata hikam Ibnu Athaillah yang kita baca ni, tajuk ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Apabila diletak ilmu yang memberi manfaat, maka di sana ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi kita kena kenal dulu yang mana ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu iaitu apabila masuk dalam dada kita, dan cahaya ilmu itu menerangkan dada kita. Apabila cahaya ilmu terang dada kita, menerangkan dada kita, dada kita jadi lapang, jadi tenang. Baca ilmu jadi lapang, jadi tenang. Bukannya belajar ilmu agama jadi speed dada. Ada setengah orang belajar ilmu agama rasa speed dada, rasa kecil dada.
Tu ada masalah dalam batin dia. Patutnya belajar ilmu agama, masuk ilmu agama dalam hati, hati kita rasa lapang. Hati kita rasa tenang. Sebagaimana disebut, ilmu yang beri manfaat itu iaitu ilmu apabila masuk dalam hati menjadi luas sinarannya. Kaedah dia begitu. Al-ilm an-nur idza dakhala fil qalbi infasaha wa ansharaha. Nur, cahaya, apabila masuk dalam hati, hati rasa lapang, hati rasa terang. Itu kaedah nur. Apabila hati kita lapang, hati kita terang, maka timbullah kesan dia. Ada 3 kesan. At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Yang pertama, apabila nur ada dalam hati kita, kita akan lari daripada kepentingan dunia, untuk dunia saja. Kita akan kembali kepada kepentingan yang kekal selama-lamanya, iaitu akhirat. Dan kita bersedia berkalang mati sebelum tiba masa mati yang sebenar. Itu ilmu. Apabila masuk dalam hati, kita lapang, terang. Dan apabila lapang terang, wa yuqshafu bihi 'anil qalbi qina'uhu. Dan dengan ilmu tadi disingkapkan, disingkapkan tabir daripada kalbu kita, sehingga dengan ilmu tadi apabila diangkatkan tabir tirai hati kita, maka hati kita akan dapat musyahadah kebesaran Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kita belajar ilmu ini. Saya nak pesan dulu. Pesan ucapan yang dipesan oleh guru-guru kita. Dia kata apa? Seorang guru pesan kepada anak murid ketika berada dalam majlis ilmu ni, dia nak pesan, Ta'alau ma'ana najlisu fil majlisi julusan jismaniyan wa ruhaniyan, li'anna al-ilma ya'ti bi tariqir ruhani yaqa'u fi qulubikum bihaythu huduri qulubikum fi hadzal majlisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti, wa fi riwayatin wallahu mu'ti. Apa makna dia? Mari bersama kami. Kita belajar ilmu agama ni. Duduk dalam majlis ilmu agama. Jismani ada dalam majlis ilmu agama. Rohani pun kena ada dalam majlis ilmu agama. Ini adab dia. Adab orang belajar. Kalau kita belajar ilmu tasawuf tak jaga adab, tidak ada makna. Sebab apa? Ilmu tasawuf kulluhu adab. Ilmu tasawuf ni semuanya adab. Orang yang akan naik kepada martabat yang tinggi dengan sebab dia jaga adab, orang yang turun ke rendah-rendah martabat pun disebab dia tidak jaga adab. Jaga adab, dia akan dekat diri dengan Allah, dia akan dekat diri dengan guru, dia akan dekat diri dengan Rasulullah, dan dia mudah dia beri kefahaman. Dia beri kefahaman. Tapi kalau tidak jaga adab, orang tidak selamat. Orang tidak selamat. Orang ni
tidak diberi keberkatan dalam mempelajari ilmu agama. Kena jaga. Sebab belajar ilmu agama ni nuktah yang pertama. Bidayah. Sama ada kita berjaya nihayah atau tidak. Kalau batu asas kita letak tak betul dah, maka sudah pastilah kesannya pun tidak betul. Kalau batu asas titik permulaan kita letak betul, insya-Allah kita selamat. Kita akan sampai destinasi yang tuju dan maksud yang kita cari. Apa yang kita cari? Itu nak cari mardatillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi, wahai Tuhanku, engkau lah tempat aku kuasa, dan ridha engkau lah tempat aku tutup. Jadi saya nak sebut, duduklah majlis ilmu agama, duduk jismani dan rohani. Batang tubuh kita duduk dalam majlis, hati kita pun duduk dalam majlis. Itulah perlu kena ada dalam diri ni. Kerana ilmu dikurniakan oleh Allah Ta'ala melalui tariq rohani. Melalui tariq rohani. Allah Ta'ala campurkan ilmu dan kefahaman dalam hati kita. Sejak mana uduh hati kita kepada Allah dalam mempelajari ilmu, sejauh itulah Allah Ta'ala masukkan ilmu dalam hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Sesiapa yang Allah Ta'ala takdir dan jadi orang baik, Allah Ta'ala beri faham ilmu agama, dan Nabi kata aku orang yang membahagikan, yang memberi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang Imam Malik kata? Kata Imam Malik ibn Anas, laisa al-ilmu bikathrati riwayah wa innama al-ilmu nurun yakzibuhu Allah ta'ala fil qulub wa innama manfa'atul ilmi an yuqarribal abda min rabbih wa yub'iduhu an ru'yati nafsihi wa dhalika ghayatu sa'adatihi wa muntaha talabihi wa iradatihi. Kata Imam Malik, tidak ada ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Sesungguhnya ilmu itu nur yang Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati. Nur yang Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati. Sesungguhnya ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang boleh menghampirlah ilmu akan hamba daripada Allah. Belajar ilmu, semakin dekat kita dengan Allah. Belajar ilmu, semakin kuat iman kita, semakin kuat tawakal kita, semakin kuat redha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri daripada pandang diri. Belajar ilmu menjauhkan kita daripada pandang diri. Sebaliknya kita pandang kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu kesudahan, kebahagiaan, kesudahan yang ditutup dan yang dikehendaki. Jadi ilmu ini, saya nak sebut sikit perkenalan ilmu ni. Ilmu Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak lapan ilmu yang Allah sebut dalam Quran ni. Lebih kurang disusun 758 kali kalimatul ilmi disebut dalam Quran mengikut lafaz-lafaz yang mukhtalifah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, telah menyaksilah ayat Allah bahawa setiap Tuhan yang disembah
Dan sebenar-benarnya malaikat dan ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, yang berdiri dengan adil, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, malaikat Allah yang aziz, yang hakim. Jadi saya nak satu je, ulul ilmi tu. Tu ilmu. Jadi kita belajar tentang ilmu. Dakwah yang pertama nak beramal ni kena ada ilmu. Kalau ada ilmu nak amal macam mana? Yalah, walau ilmu pun dia sebelum ilmu tu ada lakon lain dah yang Allah Ta'ala beri, iaitu hidayah. Allah Ta'ala campur hidayah dulu dalam hati. Nak buat ibadat, nak buat amal. Daripada jahil, tidak ada ilmu, daripada sesat, tiba-tiba Allah Ta'ala campur hidayah dalam hati, kembali kepada Allah. Nak buat ibadat, nak buat amal. Apabila nak buat ibadat, nak buat amal, ilmu tak ada, maka belajar. Situ timbul ilmu tu. Maka belajar. Ilmu itu, kata Ja'far As-Sadiq, al-ilmu nurun yasna'uhu Allahu fi qalbi man yuridu an yahdiyahu. Nur, ilmu itu cahaya yang Allah Ta'ala jadikan pada hati mereka yang Allah Ta'ala beri hidayah. Allah Ta'ala letak nur pada hati orang-orang yang Allah Ta'ala nak beri hidayah. Nur ilmu itu, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, al-ilmu an ta'rifa rabbaka, an ta'du aduwaka. Engkau kenal Tuhan engkau dan engkau berseteru dengan seteru engkau. Maknanya ilmu ni boleh menyebabkan kita kenal Allah. Wala ta'du, dan tidak bermusuh. Adu akan seteru engkau. Ada ilmu, kamu boleh kenal Allah, dan kamu tidak akan bergaduh, bermusuh, akan seteru engkau. Bincang tentang ilmu, ulama bahagi ilmu ni sebagaimana yang dalam Quran, dalam hadis Nabi lah. Sebagaimana hadis Jibril yang kita baca kan. Ilmu ni terbahagi kepada 3 dalam hadis Jibril. Yang pertama disebut ilmu Islam. Yang kedua ilmu iman. Yang ketiga ilmu ihsan. Asas itu. Walaupun bahagian ilmu secara jelas dalam zaman Nabi tak wujud disebut namanya. Jadi peramalan ilmu tu ada belaka. Ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ilmu ni ada sejak dulu daripada zaman Nabi lagi. Ada sejak zaman Nabi lagi. Sama ada nama tu wujud ataupun tidak, tu cerita lain. Tapi amalannya, penghayatannya ada sejak zaman Nabi lagi. Ilmu Islam ni timbul fiqh, timbul ilmu syariat, timbullah mazhab. Dan beramal dengan fiqh tu mazhab. Dan tempat beramalnya pada jawarih anggota. Tu ilmu fiqh, ilmu zahir. Ilmu fiqh itu ilmu Islam. Saya sebut tadi fiqh ada mazhab, mazahib al-mu'tabarah. Dan beramal dengan fiqh, melalui tarik ialah mazhab. Tempat beramalnya al-jawarih, anggota. Dan ilmu ni dia panggil ilmu syariat. Yang kedua, iman, al-iman. Ilman timbul ilmu tauhid. Timbul ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid pun ada mazhab. Ada mazhab. Mazhab ada 2, mazhab salaf, mazhab khalaf. Mazhab salaf kurung yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mazhab khalaf kurung selepas daripadanya. Mazhab khalaf ni terbagi pula kepada 2, iaitu Abu Hasan Asy'ari
Dan Abu Mansur Maturidi. Itu mazhab salaf dan khalaf. Kita tengok perbezaan ketara di antara salaf dan khalaf ini dalam isu takwil ayat-ayat yang mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Di situ isu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang mutasyabihat, surah maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwil dengan makna yang munasabah dengannya. Sebagaimana yang kita belajar, sebagaimana ulama-ulama tafsir sebut. Ada pun ulama salaf apabila temu ayat-ayat yang mutasyabihat ni, surah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu. Surah Allah Taala, Allahu a'lamu bi muradih. Allah Taala lebih mengetahui maknanya. Kalau sebut tangan, yadun ma'lumun wa kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Tangan maklum, sebut nama tangan ada dalam Quran. Kaifiyat tangan majhul. Baik dengan tangan, nama tangan tu wajib. Tetapi soal tentang tangan Allah Taala macam mana, bid'ah. Sebab itu kita belajar ayat-ayat yang mutasyabihat ini, itu makna yang laisa bi muradi. Laisa bi muradi. Yang tidak dikehendaki. Itulah disebut. Tetapi walau bagaimana sekalipun, di sana timbul tafwid dan takwil. Tafwid ulama salaf, takwil ulama khalaf. Tafwid pun nak suruh setelah kita tanzih, kita bersihkan Allah Taala tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Mana-mana ayat yang mutasyabihat yang ada dalam Quran, apabila kita berhujah, kita kena pakai ayat-ayat yang muhakkamat. Sebab Allah Taala ni tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Taala tak serupa dengan yang baru, tak serupa dengan makhluk. Dia lah yang mendengar dan dia yang melihat. Dia yang mendengar, dia yang melihat. Qala, perbahasannya panjang. Dalam isu ni panjang. Itu saya sebut dari segi keterangan asas untuk kita faham. Sebab apa timbulnya dulu salaf tidak takwil, lepas tu datang khalaf takwil. Sebab berlakulah zaman dulu tu, zaman Abu Hasan Asy'ari tu, orang-orang yang mentajassim ke Allah Taala. Sebab timbul perbahasan tadi. Timbul perbahasan tadi. Kalau zaman Qurun ketiga tu berlaku tajassim, sama sekarang tak tahu macam mana. Dengan ramainya orang jahil yang kurangnya belajar ilmu agama. Timbulnya perbahasan salaf dan khalaf ni, bertakwil atau tidak. Bertakwil atau tidak ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran ini timbul daripada sebagaimana tuan guru saya sebut, Syekh Najmuddin Al-Makki, iaitu kefahaman makna waw yang ada dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran yang disebut la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna bil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina ama yazakaru illa ulul albab. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak tahu nak takwil ayat-ayat yang mutasyabihat itu malaikat Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mahir dalam ilmu agama, yaqulu aman, warasikhuna fil ilmi yaqulu la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Situ warasikhuna fil ilmi, tidak tahu nak takwil ayat-ayat mutasyabihat ini mereka Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mahir dalam ilmu agama. Dia bahas waw tu, sama ada waw tu waw huruf ataf atau waw itu waw istinaf. Waw istinaf.
Waw huruf ataf maknanya la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada orang yang tahu takwil Al-Quran mereka Allah Ta'ala. Dan atas pada ila Allah. Wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang mahir, orang-orang yang mahir dalam ilmu agama pun dapat takwil ayat-ayat yang mutasyabihat ini dengan ilham dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat ar-rasikhun itu orang yang disebut di akhir ayat ulul albab. Orang yang ulul albab, bukan orang sebarangan ulul ilmi. Ar-rasikhun ni, orang yang mahir ni, orang yang dikurnia ada pangkat maqam ulul albab. Maqam ulul albab ni maqam yang sentiasa disebut, sentiasa zikir dan tafakur dalam kehidupan dia. Walaupun begitu, dia takwil yang Quran tu bukan ikut hawa nafsu dia. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan ahli ulama khalaf. Disebut waw tu waw huruf ataf. Dan ada pun ulama salaf, waw di situ adalah waw istinaf. Waw permulaan, bukan huruf ataf. Yang bertakwil ayat Quran hanya Allah saja. Yang bertakwil ayat-ayat yang mutasyabihat hanya Allah saja. Lain daripada Allah tidak. Dan waw tu waw istinaf, waw permulaan balik, yang tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Panjang lebar lagi kita boleh bincang dalam ilmu tauhid lah. Tu saya beri saya beri pendedahan begitu. Jadi tempat letak ilmu tauhid ni akal. Tempat letak ilmu tauhid akal. Yang seterusnya ihsan, ilmu ihsan. Ilmu ihsan yang panggil ilmu tasawuf ni, ilmu adab. Disebut nak beramal dengan ihsan adanya tariqah. Nak beramal ilmu tasawuf adanya tariqah. Tepatnya hati. Tepatnya hati. Sebagai mana Quran lah. Quran ni nak baca Quran dengan tajwid. Dengan ikut ilmu tajwid. Tak nak laksana ilmu tajwid itu kena ikut bacaan qura' al-mu'tabar, contohnya qura' as-sab'ah. Dan tepat letak bacaannya pada muduk orang yang membaca. Qala itu isbah ilmu. Saya nak sebut, kita jangan rasa ilmu tasawuf ni asing. Jangan rasa ilmu tasawuf ni ilmu yang dimasukkan ke dalam ilmu Islam. Zaman Nabi tak ada ilmu tasawuf ni. Ilmu tarekat tak ada zaman Nabi. Mazhab tak ada zaman Nabi. Memang betul lah mazhab tak ada zaman Nabi. Tarekat tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi. Sebab apa? Nabi, pada tubuh Nabi dah semua. Lepas Nabi wafat saja, sahabat ataupun ada berbagai-bagai pandangan dalam bidang ilmu fiqh. Ada berbagai-bagai pandangan yang berbeza di antara sama lain. Sebab kefahaman ni tak sama, kita tak boleh nak paksa orang faham sama dengan kita faham. Tapi kefahaman yang berbeza itu semuanya berpandukan kepada ilmu. Semua ilmu bukan perbezaan itu hasil daripada hawa nafsu. Tidak. Ilmu. Okey. Saya nak sebut bahagian ilmu lagi. Ada ilmu yang disebut ilmu kasbi. Saya tengok ada bawah ni sikit. Ilmu wahbi, ilmu sama'i, ilmu zauqi. Yang pertama, ilmu kasbi, ilmu usaha ikhtiar. Ni kita belajar ni, nak dapat ilmu sikit sebanyak, usaha lah ni, ikhtiar. Nak dapat ingat, tulis, dengar, perhati, cari, dapat kefahaman. Ilmu kasbi tu berusaha ikhtiar. Belajar dengan tok guru ni, belajar dengan tok guru tu. Nampak? Saya nak pesan satu.
ramainya guru kita bagus. Bukan tak bagus. Guru pekoh kita ramai, guru tauhid kita ramai, guru tasawuf kita ramai, bagus. Bukan tak bagus. Tapi kita kena ada satu guru yang paling banyak itu guru rojokan kita. Ini saya nak pesan ni, guru rojokan kita. Kalaulah kita tidak ada guru rojokan kita, susah kita nak beramal. Sebab apa? Kadang-kadang 4-5 orang guru yang kita belajar, mungkin masalah yang sama, jawapan berbeza. Masalah sama, jawapan berbeza. Susahlah kita. Susah kita. Kita ada guru, kita tanya Tok Guru, tarekat ni macam mana? Kalau saya nak beramal tarekat boleh tak? Tanya tu Ustaz Sahur, tu dia kata, boleh, bagus. Ya, dengan buat amal tarekat itulah boleh hidup ilmu tasawuf. Dan amalan penting dalam tarekat tu zikir. Satu. Kita tanya Tok Guru lain pula, Tok Guru, saya ni rasa nak belajar ilmu tarekat ni, berzikir ni, boleh ke tidak? Kata Tok Guru, tak boleh. Sesat ilmu tu tak ada zaman Nabi. Beramal dengan amalan Nabi sudah. Dekat-dekat tu benda baru, tak ada. Pulak. Dan kita nak amal. Ada satu. Tok Guru kita belaka tu. Kan susah. Maknanya, belajar banyak, Tok Guru ramai tak apa. Bagus. Tapi ada guru yang jadi kesandaran kita. Dalam ilmu fiqh, ada guru sandaran kita. Dalam ilmu tauhid, ada guru sandaran kita. Dalam ilmu tasawuf, ada guru sandaran kita. Jadi senanglah ada apa-apa muskilah. Walaupun kita dengar orang lain, kesimpulannya ambil yang guru sandaran kita. Kalau tidak ada guru sandaran kita, maka timbullah kita akan beramal dengan mana pendapat guru yang berbeza itu, yang berbetulan dengan hawa nafsu kita. Akan timbul gitu. Nampak? Kena jaga. Biar kita ada guru. Sebab itulah kena talaki. Kalau main baca buku surah, main tengok internet dan YouTube, awak tak panggil berguru tu. Tidak ada berguru. Bukan salah. Kita kata tak salah. Awak tak panggil berguru. Guru ni, guru kena anak murid. Anak murid kena guru. Ada adat dan seumpamanya di antara murid dan guru. Belajar. Bukan salah. Secara talaki ni, secara online, YouTube, nak dapat ilmu kefaham, bukan salah. Tapi, biar ikut ada ilmu yang betul. Kita tidak mau jadi orang yang lakik dalam ilmu. Tahu lakik? Anak pungut dalam belajar ilmu. Ambil ilmu daripada mana-mana yang tidak tahu je pakar. Itu yang jadi masalah tu. Anak pungut dalam belajar ilmu. Tak mau. Kita nak jadi anak butir dalam belajar ilmu. Kita nak gitu. Nampak? Barulah betul. Itu adab yang perlu kita nak jaga. Apabila kita nak dapat ilmu yang an-nafi', ilmu yang nafi' ni. Dan yang keseterusnya ilmu wahbi. Kurnia daripada Allah Ta'ala. Ilmu kasbi tu saya sebut dah baru ni. Kena mujahadah. Kena mujahadah. Ilmu wahbi, pemberi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurnia ilmu. Min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar akan dia. Ilmu akan. Kami ajar akan dia. Daripada ilmu yang ada pada isi kami. 'Allamnahu min ladunna ilma. Itu ilmu wahbi. Itu ilmu yang melalui saluran ijtibak. Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala capak. Ilmu, ada ilmu yang maksud sama'i. Kita dengar. Nada kita sama'i. Dan ada ilmu yang maksud zauki. Rasa. Ilmu zauki ni ilmu tasawuf. Ilmu zauki dah ada ilmu tasawuf. Sehingga ada satu kitab syarah kita Ikam bin Athaillah ni, nama dia apa? Al-Ikam Al-Azwa An-Naqsyabaniyah fil Hikam li Ibn Athaillah. Al-Azwa An-Naqsyabaniyah fil Hikam li Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita tu ada azwa tu. Maknanya secara zauki, ilmu tasawuf ni bicara secara zauki, rasa hati. Secara rasa hati. Ilmu zauki, rasa hati.
Tapi ilmu sama'i tak apa, dengar gitu je. Ilmu zauqi dia kena rasa, tak boleh nak bagi. Ilmu tasawuf ni ilmu rasa. Ilmu rasa. Kalau ilmu fiqh, ilmu buat, ilmu tauhid, ilmu fikir, ilmu tauhid, ilmu rasa. Ilmu rasa. Berlakulah ni. Satu ketika di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar. Pada tahun di Masjid Azhar ni pada tahun 950 Hijrah. Lama dah. 905 Hijrah. 905 Hijrah. Berlaku dalam Masjid Azhar. Perdebatan, perbincangan, muzakarah ilmu tentang ma'iyatullah. Tentang ayat Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Taala bersama kamu di mana pun kamu berada. Jadi bahalah ulama-ulama pada waktu tu. Sama ada berada Allah tu zat dengan sifatnya, sifat dengan zatnya macam mana. Bahas perbahasan. Tengah-tengah hangat perbahasan tu masuk ulama besar. Min kibar ulama Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Bila Syekh Jalaluddin As-Sayuti masuk dalam majlis tadi, ulama-ulama besar tengok je Syekh Jalaluddin. Orang dulu ni dia hormat kepada ulama tu guru yang lebih hebat daripada dia. Tu orang dulu. Hak yang bahas dalam majlis Zahar tu ulama-ulama belaka dah. Hak hebat-hebat belaka dah. Bila tu guru masuk, hak besar lagi ni. Syekh Jalaluddin As-Sayuti masuk, semua pakat tengok, hormat dah ke. Orang dulu gitu, hormat kepada orang alim. Terutama hormat kepada orang tua yang banyak ilmu, hormat. Lepas tu Syekh Jalaluddin kata, bincang apa tu? Hangat sangat. Kami bincang tentang ma'iyatullah dalam ayat Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi, kalau boleh minta Tok Guru terang sikit, apa makna yang sebenar daripada ayat ini? Lalu kata Syekh Jalaluddin, kamu nak tahu daripada aku secara sama'i ke zauqi? Tu timbul bahagian ilmu. Ilmu secara sama'i ke zauqi? Nak dengar saja ke nak rasa? Kalau kamu nak dengar saja, aku boleh jawablah secara zahirnya. Kalau kamu nak rasa, aku boleh tunjuk jalan bagaimana maksud ini yang sebenar. Kalau kamu nak faham, nak tahu ma'iyatullah, Allah Ta'ala bersama dengan kamu itu secara zahirnya, azaliyatun laisa laha ibtida'un wa kanatil asya'u kulluha sabitatan fi ilmihi azalan yaqinan bila bidayatin. Maknanya, jak pandai panjang, saya baca sekat tu. Iaitu bersama Allah Ta'ala dengan kamu itu ialah azali. Pada azali tidak ada permulaan. Dan tiap-tiap perkara sabit pada ilmu Allah Ta'ala pada azali lagi. Yakin, keadaan yakin. Ia tidak ada permulaan bagi wujudnya. Ataupun disebut azaliyatun abadiyatun sama dan abada. Selama-lamanya, sedia kala, sampai bila-bila. Tapi kalau kamu nak tahu yang ilmu ini secara zauqi, mari hulur tangan kepada aku. Aku akan zikir amalan dan aku asingkan kamu daripada kebesaran kamu, harta benda kamu, anak pinak kamu. Mari masuk dalam khalwat bersama dengan aku. Aku akan tunjuk, ajar jalan bagaimana kamu nak rasa kamu berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So pastilah di antara kesan ma'iyatullah itu hati kita dapat sakinah. Wa anzala as-sakinah. Sebagaimana Allah Ta'ala campurkan sakinah dalam hati Sayyidina Abu Bakar ketika mana berada dalam gua. So la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih kita, jangan takut, jangan apa. Wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala serta kita. Apabila sebut la tahzan, anzala sakinah. Kesan dia tenang hati. Sebab apa? Bulat hati kita kepada Allah. Tidak ada yang lain yang besar, yang hebat, yang kuat, yang sempurna, yang lengkap, malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itu. Ingat. Benda ni perlu ni. Ilmu ni perlu. Ilmu yang disebutkan lagi, ilmu yang sebenarnya, saudara-saudara,
asal usul ilmu ni bersih belaka. Patutnya orang belajar ilmu ni jadi bersih, jadi orang baik, jadi orang juruh belaka. Sebab asal usul ilmu ni bersih. Sebagaimana air hujan, asal usul air hujan ni bersih. Yang boleh jadi membersihkan sesuatu pula. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turun air daripada langit, air hujan, ma'an tahura, air bersih. Tetapi adakah kekal air bersih tu sampai bila-bila? Tak. Bersih tak bersih, kekal tak kekal ni, tengok tempat jatuhnya. Tengok tempat jatuhnya. Kalau air itu jatuh pada tempat yang bersih, takungan yang bersih, maka kekalah tahuriyahnya, kekalah bersihnya air tadi. Kalau jatuh dalam tempat yang berubah, jadi mutaghayyir, air yang berubahlah namanya. Kalau jatuh tempat yang mutanajis, maka air yang suci itu akan bertukar kepada air yang mutanajis, sebab bekasnya najis. Begitulah kita. Ilmu yang Allah Ta'ala turunkan tu pada asalnya bersih, apabila masuk dalam hati kita, tengok. Kalau hati kita bersih, maka kekallah bersih asal ilmu itu. Kalau hati seseorang itu kotor, maka berubahlah ilmu tadi. Sebab itulah ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Ada ulama yang beramal dengan ilmunya, dan ada ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Sepatutnya orang alim masuk syurga belaka. Orang alim dekat diri Allah Ta'ala belaka dah. Sebab ada ilmu dan kefahaman pada zahirnya kita nampak. Tapi tidak begitu. Tengok tempat jatuh ilmu. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita semua bersih hati. Menjadi kewajipan. Kita semua bersih hati. Sebab kita tak terlepas dan berkaitan dengan hati kotor ni. Kerana hati ni tempat tilik Allah. Tempat pandang Allah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila ajsanikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak pandang tilik rupa parah kita, warna kulit kita, jenis kita macam mana. Allah Ta'ala pandang hati, tilik hati kita. Kena bersih hati. Letak hati hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia hati dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Maka kekal lah kebaikan ilmu tadi, kebersihan ilmu. Tapi kalau hati kita kotor dengan dosa dan maksiat, maka ilmu yang asalnya bersih akan bertukar jadi kotor. Nak bersih dengan apa? Dengan bertaubat, istighfar, berzikir dan baca Quran. Bertaubat, istighfar, buat amal soleh, berzikir, baca Quran. Itu di antara kasus saya sebut. Bertaubat, istighfar, buat amal soleh, berzikir, baca Quran, berselawat kata junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nak bersih hati. Kena tahu juga alat nak bersih hati ni. Orang tanya, orang cakap, orang tak tahu ni cakap buat zikir je. Kalau orang bersuci bincang bab air je. Betul tak? Kalau ahli dunia bincang bab bitih je. Dia kan jadi begitu. Orang kata apa? Dengan ada wang, ada segala-galanya, berlewat segala-galanya. Ahli dunia bincang duit je, harta je. Sebab dengan duit dan harta tu, dengan duit boleh buat apa saja yang kita nak. Ahli tak, orang nak bersih anggota zahir, bincang bab air. Kalau kita berci bincang bab air, macam mana nak bersih? Kalau kita berci bincang duit, macam mana nak kaya? Tak gitu. Begitulah ilmu tasawuf ni. Tak lari daripada zikir. Zikir. Dan jalan yang ajar zikir kita siapa? Cara zikir tu ulama-ulama tasawuf. Di situ timbul yang tariqah dan macam nama. Tariqah ni sebenarnya apabila seorang tunggu ulama tu berzikir, dia ajar anak murid dia zikir. Bahkan anak murid ini beramal dengan zikir sebagaimana yang guru dia ajar. Itu saya beramal tarik guru saya. Kalau fiqh, saya beramal mazhab guru saya. Kalau Quran, saya baca qiraat guru saya. Gitu dah.
Gaduh saya. Begitu juga air hujan turun daripada langit tu sama lebat saja. Tapi takungannya berbeza. Takungannya berbeza. Ada takungannya banyak dan ada takungan sedikit. Ada takungannya banyak dan ada takungan sedikit. Ikut ada hang. Ada tak lekat apa-apa. Air hujan turun lebat tak lekat apa-apa. Curang bukit mana ada lekat air. Kalau takungan tu laut, maka banyaklah takungan air tu. Sungai kurang sikit, tasik kurang sikit, dalam tempurung kecil. Ilmu pun begitu. Sebab itulah kita sentiasa bersih hati kita biar ilmu masuk dalam hati kita. Sebanyak-banyaknya kefahaman Allah Taala kurnia, Allah Taala bagi. Seterusnya itu dia. Cukuplah saya nak sebut cakap tu. Yang berkaitan dengan ilmu ni. Jadi apabila dapat ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh bawa kita kenal Allah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bawa kita kenal Allah dan tahu tujuan apa kita diciptakan oleh Allah Taala ni. Tahu tujuan apa kita diciptakan oleh Allah Taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang boleh bermanfaat, iaitu ilmu yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sesiapa yang nak dunia kena ada ilmu. Sesiapa yang nak akhirat kena ada ilmu. Dan sesiapa yang nak dunia dan akhirat kena ada ilmu. Seterusnya saya nak sebut, sebab itulah kena bersih hati tadi. Saya nak sebut mata yang kedua. Khairul ilmi ma kanat khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu itu apabila kita belajar ilmu ni, kita takut Allah Ta'ala. Itu sebaik-baik ilmu. Belajar ilmu, kita takut Allah Ta'ala. Belajar ilmu, takut Allah. Bertambah takut kita. Bertambah khasyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khasyah. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, takut belaka. Tapi dalam kitab, dalam tafsir, tak silap saya tafsir Al-Qurtubi, dia bezakan mana kau dan khasyah ini. Khasyah, takut kepada Allah tanpa lihat ancaman. Takut kepada Allah, hanya Allah. Bukan kerana apa-apa. Khauf, takut kepada Allah kerana lihat ancaman, azab, seksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang melakukan maksiat, kepada orang yang melakukan dosa. Itu beza, ulama beza. Nampak? Khasyah dengan khauf. Dalam mata yang pertama tadi disebut dua. As-sadru wal qalbu. As-sadru wal qalbu. Sadru, dada. Qalbu pun pasangan dada tak? Kalau ikut asal mana? Apa pasangan dua tu? Tetapi dia ada beza. Saya sebut dah. Dia ada berapa? 7 peringkat. Bilik hati ni ada 7 peringkat. Mungkin saya boleh ulang. Aklun, sadrun, qalbun, fuadun, lubbun, syarafun, sirrun. Syarafun, sirrun. Dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Karim. Semua ada dalil yang telah kita bincang, kita sebut pada kuliah-kuliah kita yang terlalu, yang terlepas. Jadi maknanya kita belajar ilmu agama ni bukan semakin kita tidak takut Allah. Sebaliknya belajar agama semakin takut kita kepada Allah Ta'ala. Belajar agama makin tawaduk kita kepada Allah. Tenang tu. Ilmu yang bermanfaat.
Belajar agama bukan sebagai takabur. Bukan sebagai riak, takabur, angkuh. Tidak. Belajar agama sebagai tawaduk, tadarruk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermegah-megah, tidak. Qala, dan seterusnya dia ada, saya baca 3 matan yang berkait dengan ilmu. Al-ilmu in qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu, apabila kita belajar ilmu ni, jika sertakan ilmu itu jadi takut. Kita belajar je takut, oh Ta'ala. Belajar je takut, oh Ta'ala. Sebagai takut. Sebab apa? Ilmu, daripada ilmu dapat makrifah. Daripada ilmu dapat makrifah. Nampak? Ada ilmu, dapat makrifah. Nak dapat ilmu dengan akal, dapat makrifah dengan hati. Ada ilmu yakin. Ada ainul yakin. Ada hakul yakin. Itu ilmu. Dapat ilmu, dapat makrifah. Apabila makrifah tu timbul takut. Sejauh mana tinggi makrifah kita, sejauh itu takut kita kepada Allah. Kalau kurang makrifah kita, kuranglah takut kita kepada Allah. Ilmu, makrifah. Khauf, khasyah. Ilmu, makrifah. Syauqun wa ma'abbah. Kasih, rindu kepada Allah. Semua ilmu belaka. Ilmu dan makrifah timbul khauf dan khasyah. Ilmu dan makrifah timbul aishkun, rindu wa mahabbah. Aishkun wa unsun, rindu, jinak, wa mahabbah, kasih kepada Allah Ta'ala. Semua tu lahir daripada ilmu dan makrifah. Semua lahir daripada ilmu dan makrifah. Faham? Sebab itu dia sebut, sejauh mana tinggi makrifah kita, kuat makrifah kita, sejauh itulah takut kita kepada Allah. Sejauh mana tinggi makrifah kita, sejauh itulah kasih kita kepada Allah. Semua makrifah. Kita tengok. Dia tengok. Tengok ular. Kita kenal ular. Tahu ular. Bisa ular. Bisa ular. Maka kita takut tak? Takutlah kan kena patuk. Boleh bawa mati barangkali. Maka kita takutlah ular tu. Sebab kita kenal. Tahu bisa ular tadi. Tapi kalau kanak 3 tahun, 4 tahun. Yang tak tahu kalau bisa ular. Barangkali dia tengok ular, dia kejar ular. Kita takut. Dia kejar ular. Budak tadi. Tak tahu bahawa ular tu bisa. Kalau patuk dia mati. Sebab apa? Sebab si budak tadi tak kenal. Bisanya ular. Sebab itu disebut. Makna sejauh mana seseorang itu makrifah, sejauh itulah tinggi rendahnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ilmu disebut ilmu yang timbul lahir takut kepada Allah itu, falaka, maka manfaat bagi engkau. Falaka ajruhu wa sawabuhu. Falaka ajruhu, maka bagi engkau ganjarannya, wa sawabuhu, dan pahalanya. Wa illa, jika tidak, kalau tidak ilmu, tak lahir khasyah, takut kepada Allah, fa'alaika, ay ismuhu wa iqabuhu alaika, dosanya, seksanya atas engkau. Ismuhu wa iqabuhu. Sebab itu penting sangat. Penting sangat. Kita belajar ilmu agama ni, batu asah. Kita letak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah. Apabila kita letak batu asah tu semata-mata kerana Allah, situlah akan timbulnya khasyah kita kepada Allah. Kalau kita baca ilmu, belajar agama,
niat nawaitunya lain daripada itu, tak akan dapat khasyah Allah, takut Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita belajar ilmu agama, belajar sesuatu, letak matlamat dunia, letaknya matlamat hawa nafsu, letaknya supaya dipandang hebat pada kacamata masyarakat. Tak dapatlah khasyah tadi. Sebab apa? Nawaitu tak betul. Belajarlah ilmu ni. Belajar ilmu. Terutama ilmu fardu ain. Yang terutamanya ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni belajar sungguh. Sebab apa? Ilmu fiqh apabila selesai ibadat, sah dah ilmu tersebut. Sah lah amalan ibadat tersebut. Tak apa dah. Kita belajar bab semayang. Apabila kita buat perkara rukun semayang, jaga rukun fardu semayang, jaga bab sah batal semayang, sehingga selesai semayang, sah lah ibadat semayang kita. Puasa, kita jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang hari, maka sah lah puasa kita. Lepas isyak boleh makan, boleh minum, tak apa dah. Nampak? Selesai lah puasa kita tu. Tetapi ilmu tasawuf ni, dia boleh membatalkan pahala ibadat. Ilmu tauhid, bahaya juga tu kalau tak belajar. Dia bukan setakat membatalkan pahala ibadat, dia boleh memutuskan ibadat kita. Sebab orang yang buat ibadat ni hanyalah kepada Allah semata-mata. Kalau tauhid tak betul, kufur syirik Allah Ta'ala, buat ibadat banyak, Allah Ta'ala tak terima. Sebab ibadat ni sahnya apabila orang Islam buat. Kalau akidah rosak, dah ada je lah. Nampak? Tak cukup syarat. Pahala kita amal soleh kita ni akan terbatas kalau tak jaga ilmu tasawuf. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah amal jariah kamu apabila adanya riak, wujud takabur dalam ibadat, maka pahala ibadat kita terbatas. Kena jaga. Jaga. Belajar ilmu tasawuf ni nak tanam hati kita ingat Allah, dan nak buang semua perkara yang lain selain daripada Allah, duduk dalam hati kita. Kerana hati kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu yang disebut dalam hadis, al-ilmu ilman, ilmun ala lisan falaka, wa hujjatullahi ala khalqi, wa ilmun fil qalbi, wa dhalika ilmun nafi'. Nabi sebut al-ilmu ilman. Ilmu tu ada dua. Ilmun ala lisan, ilmu yang ada pada lidah, wa dhalika hujjatullahi ala khalqihi, yang demikian itu hujah Allah atas makhluknya. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Fadzalika, maka demikian itu al-ilmun nafi'u, ialah ilmu yang memberi manfaat. Insya-Allah esok kita akan masuk tajuk yang lain pula yang berkait dengan mata hikam ni. Tajuk yang kedua itu tajuk taubah. Yang pertama tajuk ilmu, yang kedua tajuk taubah. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. بالسيدة أسوأ الفاتحة.